Dalam video kali ini, Cikgu akan terangkan bab 11 transformasi isometri, iaitu salah satu bentuk transformasi subtopik 11.2 translasi. Translasi merupakan pemindahan semua titik pada suatu sata yang mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Di bawah suatu translasi ini, objek dan image mempunyai bentuk, saiz dan orientasi yang sama. Oke, perhatikan contoh 1. Kita akan kenal pasti raja yang menunjukkan translasi dan berikan justifikasi. Raja yang pertama ini merupakan suatu translasi. Bentuk ini merupakan suatu translasi kerana kalau kita perhatikan, bentuk, saiz dan juga orientasi untuk objek dan image ini adalah sama. Seterusnya untuk contoh B pula, raja bagi contoh B ini bukan translasi. Oke, kalau kita perhatikan, bentuk dan saiz untuk raja ini adalah sama, namun orientasi untuk raja ini tidak sama. Satu menghala ke arah sebelah kanan dan satu lagi menghala ke arah sebelah kiri. Seterusnya kita akan tengok perwakilan translasi dalam bentuk vektor translasi. Okey, apakah bentuk vektor translasi ini? Vektor translasi merupakan pergerakan yang mempunyai arah dan magnitud. Translasi boleh dihuraikan dengan menyatakan arah, jarak pergerakan serta vektor translasi. Okey, untuk arah, jarak pergerakan dan vektor translasi ini, cikgu akan terangkan dalam bentuk gambar raja ataupun contoh untuk lebih mudah kamu faham selepas ini. Arah pergerakan merujuk kepada arah ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Jadi ada 4 arah pergerakan untuk translasi ini, manakala jarak pergerakan adalah melalui kiraan bilangan unit. Okey, kita akan kira bilangan unit berdasarkan Sata Cartez. Manakala vektor translasi, kita akan tulis dalam bentuk tanda kurungan A, B. Okey, kedudukan A di atas dan B di bahagian bawah. Untuk A mewakili arah pergerakan ke kanan atau ke kiri. Manakala untuk B pula mewakili arah pergerakan ke atas atau ke bawah. Okey, perhatikan contoh 2 di sini. Tentukan kedudukan titik P dalam raja yang diberikan bagi huraian translasi tersebut. A, titik P bergerak 2 unit ke kiri dan 3 unit ke bawah. Okey, bagaimana kita hendak menentukan kedudukan titik P tersebut selepas proses translasi? Okey, kita gerakkan titik P ini 2 unit ke sebelah kiri. Okey, titik P yang asal berada di sini dan bergerak 2 unit ke sebelah kiri, kita kirakan satu petak mewakili 1 unit. Dan seterusnya 3 unit ke bawah. Okey, kita gerakkan lagi 3 unit ke sebelah bawah. Maka kedudukan titik P yang baru ataupun image bagi titik P berada pada kedudukan titik yang cikgu tandakan dengan warna hitam ini. Dan kita boleh labelkan P dan mempunyai tanda di bahagian atas merujuk kepada image. Dan letakkan arah anak panah untuk menunjukkan pergerakan bagi objek P kepada image P ini. Seterusnya untuk B pula, titik P bergerak 3 unit ke kanan. Okey, cuma ada satu pergerakan sahaja, iaitu pergerakan ke sebelah kanan. Tidak ada pergerakan ke atas ataupun ke bahagian bawah. Maka sama juga kaedahnya, kita gerakkan 3 unit ke sebelah kanan daripada titik asal P tersebut. Maka selepas 3 unit ke kanan, kamu boleh tandakan kedudukan titik P iaitu image dan labelkan P dan letakkan tanda di bahagian atas untuk mewakili image dan boleh letakkan arah anak panah untuk menunjukkan pergerakan daripada objek kepada image. Seterusnya untuk contoh 3, tentukan vektor translasi OP berdasarkan raja di bawah. Okey, tadi cikgu sudah terangkan, vektor translasi kita akan tulis dalam bentuk tanda kurungan AB. Okey, A mewakili pergerakan ke sebelah kanan ataupun ke sebelah kiri. Okey, untuk pergerakan ke sebelah kanan akan diwakili dengan tanda positif. Manakala untuk pergerakan ke sebelah kiri akan diwakili dengan tanda negatif. Begitu juga untuk
vektor translasi bagi B. Okay, untuk vektor translasi bagi B ini mewakili pergerakan ke sebelah atas ataupun pergerakan ke sebelah bawah. Maka untuk pergerakan ke atas akan diwakili dengan tanda positif, manakala pergerakan ke sebelah bawah diwakili dengan tanda negatif. Okey, sekarang perhatikan contoh untuk 3A. Bermula daripada titik O kepada titik P, kita tentukan arah pergerakannya dahulu. Yang pertama ke sebelah kanan, 3 unit ke sebelah kanan. Dan seterusnya arah pergerakan ke atas ataupun ke bawah. Dalam raja di sini kita dapat lihat arah pergerakannya adalah ke sebelah atas dan unitnya adalah 3 unit ke atas. Maka kita boleh tuliskan dalam bentuk vektor translasi. Ke kanan diwakili dengan simbol positif, maka tuliskan 3 sahaja. Dan ke atas juga diwakili dengan simbol positif, kita boleh tuliskan 3 sahaja. Maka vektor translasi untuk contoh 3A ini ialah 3, 3. Seterusnya untuk contoh 3B pula, kaedah yang sama kita akan gunakan. Lihat pergerakan untuk titik O kepada P. Pergerakan yang pertama adalah ke sebelah kiri. Okey, 3 unit ke kiri. Seterusnya pergerakan yang seterusnya adalah ke sebelah atas dan kita kirakan 3 unit ke atas. Maka kita boleh tuliskan vektor translasinya 3 unit ke kiri diwakili dengan tanda negatif. Kita akan tuliskan negatif 3. Manakala 3 unit ke atas diwakili dengan tanda positif, kita tuliskan 3. Maka vektor translasinya ialah negatif 3, 3. Seterusnya untuk contoh 3C pula, pergerakan yang pertama adalah ke sebelah kanan. Dan kalau kita kira 3 unit ke kanan. Dan pergerakan yang seterusnya pula ke sebelah bawah, iaitu sebanyak 3 unit. Maka kita akan tuliskan 3 unit ke bawah. Dan bila kita tuliskan dalam bentuk vektor translasi, pergerakan ke kanan mewakili tanda positif. Dan kita akan tuliskan 3 untuk 3 unit. Dan pergerakan ke bawah diwakili dengan tanda negatif. Jadi kita boleh tuliskan negatif 3 untuk 3 unit ke bawah. Jadi inilah cara untuk kita menentukan vektor translasi bagi suatu raja. Contoh 4, tentukan translasi bagi raja berikut. Okey, perkara pertama berdasarkan raja ini kita perlu tentukan dahulu yang mana objek dan juga yang mana image. Okey, jadi perbezaan untuk huruf ini kita perhatikan kedua-duanya menggunakan huruf Q. Namun ada perbezaan iaitu bahagian huruf ini mempunyai tanda. Jadi huruf yang tidak mempunyai tanda, contohnya di sini huruf Q ini ialah objek. Manakala huruf Q yang bertanda ini merupakan image. Selepas itu kita boleh tentukan arah pergerakannya daripada objek kepada image untuk kita kira unit pergerakan bagi translasi tersebut. Okey, yang pertama kita kira dahulu unit pergerakan ke kiri. Bilangan unit di sini ialah 3 unit ke kiri. Seterusnya pergerakan ke sebelah atas pula. Bilangan unitnya adalah 4 unit ke atas. Dan seterusnya kita akan tulis vektor translasinya. Pergerakan ke kiri akan diwakili dengan tanda negatif dan kita akan tulis unitnya 3 unit, negatif 3. Dan pergerakan ke atas diwakili dengan simbol positif dan kita tuliskan saja 4 unit. Maka vektor translasinya ialah negatif 3, 4. Begitu juga untuk contoh 4B ini, kita dapat kenal pasti P ini ialah objek, manakala P yang bertanda ini merupakan image. Jadi kita tentukan arah pergerakannya. Dan kemudian kita pilih satu titik. Contohnya kita menggunakan titik di bahagian ini. Maka titik yang sepadannya pula mesti gunakan titik yang sama, yang sepadan. Untuk kita tentukan arah pergerakannya. Seterusnya kita akan kira unit untuk arah pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Okey, dalam contoh di sini pergerakannya adalah ke sebelah kiri. Dan bilangan unit pergerakan tersebut adalah 4 unit ke kiri. Dan seterusnya pergerakan ke bawah sebanyak 3 unit dan kita akan tulis 3 unit ke bawah. Jadi bila kita tulis vektor translasinya, 4 unit ke kiri kita akan tulis sebagai negatif 4. Manakala 3 unit ke bawah
juga akan menggunakan simbol negatif, yaitu negatif 3. Maka vektor translasinya bagi contoh 4B ini adalah negatif 4, negatif 3. Seterusnya untuk contoh C, kita tentukan pergerakannya daripada objek kepada image. Maka kita akan pilih satu titik yang sepadan. Oke, contohnya cikgu ambil pada bucu ini. Sepadan dengan bucu di bawah ini untuk bahagian image. Dan kita akan kira arah pergerakan ke kiri atau ke kanan dahulu. Oke, kalau kita perhatikan tidak ada pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Cuma ada pergerakan ke bahagian bawah. Jadi kita kira berapa pergerakan ke bahagian bawah dan kita tulis 3 unit ke bawah. Kerana tidak ada pergerakan ke kiri atau ke kanan, maka bentuk vektor translasinya kita akan tulis bahagian E itu kita tulis sebagai kosong kerana tidak ada pergerakan ke kiri ataupun ke kanan. Manakala untuk pergerakan ke atas dan ke bawah, kita tengok pergerakannya adalah 3 unit ke bahagian bawah dan kita akan tulis negatif 3. Maka vektor translasinya adalah 0, negatif 3. Contoh 5 pula, lukis image bagi objek E dalam raja dengan translasi yang berikut. Okey, diberikan vektor translasinya iaitu negatif 2, negatif 4 dan juga gambar raja objek asal. Kita perlu lukis image bagi objek E berdasarkan translasi yang diberi di sini. Okey, perkara pertama kita pilih satu titik. Sebagai contoh, kita ambil titik pada bucu di bahagian atas ini. Seterusnya, kita lakukan pergerakan mengikut translasi yang diberi. Negatif 2 mewakili pergerakan ke sebelah kiri. 2 unit ke sebelah kiri. Dan seterusnya negatif 4 mewakili pergerakan 4 unit ke bahagian bawah. Maka ini adalah titik untuk bucu yang pertama. Seterusnya, ambil satu lagi bucu yang berlainan. Contohnya, cikgu ambil bucu di bahagian penjuru di sini. Dan lakukan kaedah yang sama, iaitu pergerakan 2 unit ke sebelah kiri. Kemudian 4 unit ke sebelah bawah. Dan tandakan untuk bucu ataupun titik yang kedua itu. Dan yang terakhir, satu lagi titik. Dan lakukan pergerakan yang sama. 2 unit ke sebelah kiri. Dan seterusnya 4 unit ke sebelah bawah. Maka apabila selesai, kamu tinggal sambungkan titik tersebut. Dan boleh labelkan image-nya dengan label E dan letakkan penanda. Menunjukkan ini adalah image bagi objek E. Begitu juga untuk soalan 5B. Gunakan kaedah yang pertama iaitu tandakan satu titik. Dan pergerakan 3 unit ke kanan. Seterusnya, negatif 1 mewakili pergerakan 1 unit ke bawah. Maka titik yang pertama kita boleh labelkan di bahagian ini. Seterusnya, labelkan untuk titik yang kedua pula. Lakukan arah pergerakan yang sama. 3 unit ke kanan dan 1 unit ke bawah. Lakukan tanda untuk titik yang kedua. Okey, begitu juga dengan titik yang ketiga. Jadi kita boleh ringkaskan, kedudukannya berada di sini. Dan kemudian kamu tinggal gariskan, sambungkan titik tersebut untuk membentuk image bagi objek E. Dan kemudian labelkan sebagai E dan letakkan penanda untuk menunjukkan itu adalah image. Seterusnya kita akan menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberi. Okey, sebagai contoh di sini, kita akan lihat dulu koordinat objek P iaitu X, Y. Dan bagaimana menentukan koordinat image-nya. Koordinat objek tadi, untuk koordinat pada paksi X-nya, kita akan tambahkan dengan arah pergerakan bagi nilai E. Dan juga koordinat untuk paksi Y pula, kita akan tambahkan dengan arah pergerakan bagi unit B. Okey, dan akan menghasilkan koordinat image bagi titik P tersebut. Okey, untuk lebih jelas, cikgu akan tunjukkan dengan contoh. Tentukan koordinat bagi image titik Q. Koordinatnya 31 di bawah translasi negatif 5, 2. Okey, untuk koordinat objek ini iaitu titik Q, kita akan labelkan dahulu. Ini koordinat pada paksi X dan ini pula koordinat pada paksi Y. Manakala translasinya ini dalam bentuk sebutan E dan ini pula dalam sebutan B. Okey, maka image bagi titik Q kita akan labelkan dengan tanda Q.
Kemudian titik X ini yaitu 3 ditambahkan dengan pergerakan pada unit E di sana yaitu negatif 5. Seterusnya koordinat Y pula yaitu 1 tambahkan dengan pergerakan pada unit B ini yaitu 2. Dan kita akan selesaikan operasi ini untuk dapatkan koordinat bagi image Q itu. 3 tambah dengan negatif 5 sama dengan negatif 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka koordinat bagi titik Q ialah negatif 2, 3. Selain itu kita boleh juga tentukan koordinat image tersebut dengan menggunakan Sata Cartes. Pertama sekali tentukan dahulu kedudukan titik Q pada Sata Cartes ini berdasarkan koordinatnya yaitu 3, 1. Kedudukan objek Q berada pada titik ini yaitu koordinat 3, 1. Seterusnya kita lakukan translasi yaitu negatif 5, 2. Negatif 5 mewakili arah pergerakan ke sebelah kiri. Seterusnya 2 pula mewakili pergerakan ke atas yaitu sebanyak 2 unit. Maka kita sudah dapat tentukan kedudukan image bagi Q. Dan seterusnya tinggal tuliskan koordinatnya yaitu Q sama dengan negatif 2, 3. Maka jawapan ini sama juga dengan jawapan yang kita perolehi tadi. Seterusnya pula untuk menentukan koordinat objek apabila koordinat image diberi. Okey, sama juga dengan kaedah yang sebelum ini. Cuma kita akan gunakan operasi tolak apabila kita hendak menentukan koordinat objek. Okey, koordinat image itu kita akan tolak dengan arah pergerakan iaitu sama ada pergerakan ke kanan atau ke kiri dan juga pergerakan ke atas ataupun ke bawah. Okey, perhatikan contoh di sini. Tentukan koordinat bagi objek titik E jika koordinat image-nya ialah negatif 6, 1 di bawah translasi 3, 2. Maka kita tentukan dahulu koordinat bagi paksi X dan juga paksi Y. Ini mewakili arah pergerakan E dan juga ini pula mewakili pergerakan untuk B. Dan kemudian masukkan dalam formula ini untuk kita tentukan koordinat objek. Maka kita boleh selesaikan. Koordinat objeknya adalah negatif 6 tolak dengan 3 dan 1 tolak dengan negatif 2. Maka kita akan dapat koordinat untuk objek E ialah seterusnya untuk menentukan vektor translasi jika diberi kedudukan image dan juga objek. Okay, contoh 8 di sini diberi P bertanda 36 ialah image kepada P koordinatnya 29. Tentukan translasi tersebut. Okay, perkara pertama tandakan dahulu koordinat paksi X dan juga paksi Y. Okay, ini mewakili paksi X bagi image dan juga paksi Y bagi image, manakala yang ini pula koordinat paksi X dan juga paksi Y bagi objek. Okay, untuk menentukan vektor translasinya, kita akan tuliskan dalam bentuk AB itu, yaitu koordinat image pada paksi X tolak dengan koordinat objek pada paksi X. Begitu juga koordinat image pada paksi Y tolak dengan koordinat objek pada paksi Y. Seterusnya kita akan selesaikan. Okay, ini adalah formula untuk kita menentukan vektor translasi. Koordinat image-nya ialah 3. Tolak dengan koordinat objeknya 2. Dan untuk paksi Y pula koordinat image-nya ialah 6. Tolak dengan koordinat objeknya iaitu 9. Maka apabila kita selesaikan, vektor translasinya ialah 1, negatif 3. Jadi cikgu harap kamu boleh menguasai konsep yang berkaitan dengan subtopik translasi ini dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan subtopik translasi ini. Nice.